dalam hidup orang beriman, dalam hidup hamba Allah ini, masjid dengan dia berpisah tiada. Orang Islam ni dengan masjid berpisah tiada. Sebab tu ada rasa hibah. Baru pagi tadi duduk sembang dengan isteri saya pagi tadi. Abang ni rasa hati macam tak apa nak tenang rasa. Tak apa nak tenang. Saya tak tahulah tuan-puan semua penonton keadaan sekarang macam mana. Mungkin ada di kawasan anda yang hujan, ada mungkin yang dilanda banjir, ada beberapa kawasan cuacanya tak menentu. Ya, setiap kita ni ada perasaan masing-masing. Dia rasa tak tenang, rasa tak tenteram, seperti ada yang tak kena dengan isu masing-masing lah. Tapi saya ni secara peribadi siang malam kadang berulang alik pergi menyampaikan kuliah di sana sini, program motivasi ke kursus seminar yang khususnya venue dia adalah di masjid, di rumah Allah. Bila kita pergi ke rumah Allah, pergi ke masjid, hati kita rasa seronok. Kita pergi ke masjid, ke rumah Allah ni, hati kita rasa tenang, syok. Saya daripada utara, selatan, Sabah, Sarawak semua duk pergi ni, termasuklah negara Singapura sekalipun, pergi mana-mana sekalipun lah, kan, luar negara sekalipun, kita akan rasa seronok, kita akan rasa bahagia, kita akan rasa tenang, kita akan rasa hati tu rasa damai saja bila dapat melangkah kaki masuk ke dalam rumah Allah. Dan sememangnya itulah yang dirasai oleh orang-orang yang beriman. Orang beriman bila dia duduk dalam masjid, umpama seperti ikan yang riang gembira seronok berenang dalam air. Dia seronok saja. Tetapi kalau orang yang hatinya itu ada masalah, hatinya ada kelemahan iman, maka dia ibarat seperti burung yang berada di dalam sangkar. Asyik nak mencari pintu keluar saja. Nak cari pintu keluar saja. Tak tenang, tak tenteram. Dia tak syok dia dalam masjid. Dia rasa dia tak syok, dia rasa dia tak tenteram, dia rasa dia tak tenang, dia rasa tidak mendapat kebahagiaan ketika dia berada dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kawan-kawan yang saya hormati semuanya, dalam perbincangan berkaitan tentang peristiwa Isra' wal Mi'raj, antara intipati penting selain daripada falsafah solat ataupun anugerah solat yang kita semua laksanakan sampailah ke hari ini, dalam Isra' Mi'raj juga memaparkan kepada kita bahawa kepentingan masjid, kepentingan rumah Allah dalam hidup orang beriman. Dalam hidup orang beriman, dalam hidup hamba Allah ini, masjid dengan dia berpisah tiada. Orang Islam ni dengan masjid berpisah tiada. Sebab tu dalam Isra' Mi'raj kita tengok Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan Isra' Nabi adalah daripada Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestin. Dari masjid ke masjid. Apa lagi? Dalam peristiwa hijrah Nabi SAW, apa yang Nabi buat? Apa yang Nabi bina? Tak kala mula-mula sampai di Madinah, Nabi buat apa? Bina masjid. Bina masjid dulu. Menunjukkan bahawa masjid ni dia umpama one stop center. Dia bagaikan satu pusat di mana untuk pelbagai aktiviti orang Islam di situ. Di situ. Cumanya mutakhir ini, sejak daripada penularan wabak COVID-19, kita akui dan kita akur dengan beberapa ketetapan yang telah pun dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Kita akur dan kita terima. Ada masanya yang dibenarkan ke masjid hanyalah AJK saja. Kemudian sampai satu keadaan dibenarkan namun dengan kapasiti yang terhad. Namun sampai ke satu keadaan lagi dibenarkan untuk jumlahnya lebih ramai ataupun lebih daripada kebiasaan. Alhamdulillah, syukur pada Allah, sedikit demi sedikit kan, kita berdoa pada Allah Ta'ala. Ada yang sampai buat solat hajat, ada. Moga keadaan ini semua kembali seperti biasa, kembali seperti normal semula, kita dapat mengimarahkan rumah Allah. Saya sendiri secara peribadi, bila pertama kali dapat kembali semula untuk berkuliah berjemaah di masjid, nak kata hati tu sebab, nak kata hati tu sayu, macam-macam rasa tau. Ni macam-macam sebab di hati rasa ni. Ya Allah rindunya, ya Allah rindunya, ya Allah rindunya. Sebab
masjid atau rumah Allah ini adalah tempat yang paling disayangi oleh Allah Ta'ala dalam dunia ini. Kan? Dalam dunia ini, tempat yang paling Allah sayang sekali adalah masjid. Dan yang paling Tuhan benci adalah pasar-pasar. Pasal di pasar kan dia macam-macam ada kat situ. Tipu menipu lah kadang-kadang tu, sorok barang lah, kemudian tak telus, tak jujur, macam-macam lah yang berada di sana. Rumah Allah adalah tempat yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana di atas muka bumi Allah ini. Namun apabila keadaan berlalu, masa berlalu, kita dapat menyaksikan ada sebilangan dalam masyarakat kita yang hatinya makin lama dah makin jauh, makin lama makin jauh, makin lama dah makin jauh dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini memang kita akui. Tuan-tuan nak kata ustaz ni main tembak je kot, dia main agak je kot, mana ada orang ni dah terpulang lah tuan-tuan nak cakap macam mana. Pengalaman saya ke beberapa buah masjid yang kita dah pergi, kita berbual-bual dengan AJK-nya, dengan lanjutan kuasanya semua, maka masing-masing mengiyakan perkara yang sama, iaitu terdapat sebilangan di kalangan jemaah yang mereka sudah tawar hati untuk ke rumah Allah semula. Dah sudah rasa nak merajuk dah tak mau pergi masjid lagi dah. Kan? Bukan setakat sembahyang Jumaat saja, yang solat-solat fardu pun dia dah rasa jauh hati dengan rumah Allah. Dia dah jauh hatinya dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Ya Allah, ya Allah. Kawan-kawan tolong type di ruangan komen apa yang anda nak kongsikan, silakan di ruangan komen, silakan. Inilah dia yang saya duk sebutkan tadi ni, yang saya kata hati saya rasa macam tak tenang, hati saya macam ada benda yang tak kena bila memikirkan keadaan ni lah ni. Saya sendiri ke hulu ke hilir ke mana-mana pun mengajak orang, mari masjid, mari imarahkan rumah Allah, mari ke masjid. Tapi dalam usaha kita menyedarkan, mengajak masyarakat, agak sedih juga apabila ada yang hati mereka dah macam tawar dah terhadap masjid, terhadap rumah Allah. Lagi-lagi pula alasan demi alasan diberikan pula. Alasan demi alasan, yang alasan itu kita sendiri pun speechless. Kita sendiri pun tak mampu nak kata apa. Tak mampu nak kata apa. Apa kata mereka? Kami bukan tak nak pergi Jumaat Ustaz, kami tak ada booster. Kami tak ada booster. Macam mana nak masuk sembahyang Jumaat? Tak ada booster. Kami tak ambil booster. Macam mana kami nak masuk sembahyang Jumaat? Best kita nak kata apa? Kan? Kita nak kata macam mana? Jadi keadaan ini dia akan lebih membuatkan suasana dalam masyarakat kita, hati dia dengan rumah Allah ni makin lama makin jauh. Kalau ada yang ada inisiatif lain tu, alhamdulillah, maknanya sungguh pun dia belum ambil booster, kemudian dia tak dapat nak pergi Jumaat di masjid tersebut, rumah dia pula dekat sempadan negeri lain, dia pergilah Jumaat dekat negeri lain, cerita lain. Maknanya dia berusaha juga, dia bersungguh usaha, macam mana aku nak sembahyang Jumaat je, aku nak pergi masjid juga, ke mana pun aku nak juga. Itu maknanya kita ucap tahniah lah, dia berusaha sungguh, cari jalan, nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Tapi yang saya perhatikanlah sejak daripada awal hari itu lagi, memang ada jemaah yang memang dia pun jenis, kalau sebelum isu booster ni keluar, dia memang pergi lambat masjid. Dah memang masjid dah ditutup dah. Dah bantai pula dia pergi makan lah biusuk lah, bakso lah, laksa lah apa. Orang tanya kenapa tak pergi sembahyang Jumaat. Dia kata tengoklah Ustaz, dah pagar dah tutup, macam mana kami nak pergi sembahyang? Jumaat apa? Dah pagar dah tutup, AJK tutup. Dia orang tu lah berdosa. La hawla wala quwata illa billahil aliyul azim. Inilah keadaan dia. Sebab itu kita kadang dalam suasana macam ni, kita rasa tak berapa nak seronok lah. Rumah Allah, masjid, dia menjadi satu tempat di mana orang-orang sudah hati mereka tidak rasa lagi, tak rasa sensitif lagi nak ke rumah Allah, nak ke masjid. Sebab itu saya sendirilah secara peribadi, kita bersangka baik dan kita sangat berharap pada pihak berkuasa akan dapat mengambil tindakan yang sewajarnya untuk ataupun agar tidak lagi wujud di kalangan jemaah yang dapat memberikan alasan tak semayang Jumaat
hanya kerana sebab-sebab yang kita sebutkan sebentar tadi. Moga-moga keadaan ini akan pulih dan moga-moga keadaan ini akan kembali menjadi harmoni kembalilah. Kita sedih lah, kita betul-betul sedih. Kita tengok bila orang nak pergi sembahyang Jumaat tak dapat masuk dan tak dapat nak sembahyang hanya kerana itu. Dan kalau orang yang memang jenis tak nak sembahyang, lagilah dia menggunakan alasan tersebut. Kita berharap sangat, kita minta pada pihak berkuasa agar dapat mempertimbangkan bagaimana. Ya, kita akui, orang kata, Ustaz, tak bolehlah cakap macam tu. Sekarang kan kes tengah naik puluh-puluh ribu kes. Jadi benda-benda ni perlu diambil kira. Betul, kita akui. Namun dalam tempoh kita sudah dah 2 tahun lebih dah kita berada dalam situasi ini. Saya senantiasa bersangka baik pihak berkuasa akan ada cara-cara untuk menangani keadaan ini. Yang pentingnya solat Jumaat dapat dilaksanakan semua dan keadaan wabak ini juga dapat dibendung. Kecerdikan tu ada, boleh buat, benda boleh buat, insya-Allah. Kita percaya, kita yakin benda ni boleh buat. Sebab itu sahabat-sahabat yang saya hormati semuanya, ya, seperti kawan-kawan kita pun kata, kenapa hanya di masjid saja kena ada booster, tempat lain tengok bola lah, konsert tak ada pula. Ini yang kita harapkan pada pihak berkuasa dapat memberikan maklum balas, dapat memberikan respon kepada pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Masyarakat pun kadang duk tanya dengan saya, Ustaz, apa ni? Macam mana kita nak ni? Macam mana saya nak jawab? Tuan-puan semua, sahabat-sahabat, soalan-soalan anda ni macam mana saya nak jawab? Pihak berkuasa kita harapkan sangat dapat memberikan jawapan, maklum balas yang dapat memuaskan hati semua orang bila dengar. Dengar saja, tahulah, fahamlah apa maksudnya itu. Kalau tidak, kalau dibiarkan tak dijawab, maka soalan ni dia akan timbul lagi, bercambah lagi. Habis sana boleh, apa pasal masjid pula tak boleh? Apa pasal masjid tak boleh pula? Sana boleh pula. Naik sini boleh, sana boleh. Pasar raya boleh, kapal terbang boleh. Pasal apa Jumaat tak boleh? Kan panjang cerita. Kita harapkan sangat moga akan ada jawapan, akan ada maklum balas daripada pihak berkuasa terhadap persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh masyarakat. Tak bolehlah mengambil jalan untuk diam dan tanpa ada apa-apa maklum balas, kerana kita bimbang keadaan akan jadi semakin keruh. Kita harap sangat rumah Allah ini dapat diimarahkan semua sekali. Macam baru ni saya jumpa ada AJK Masjid kan, isunya yang tak ada booster tak boleh solat Jumaat. Itu satu cerita lah. Bila ada setengah-setengah jemaah lain pula kata, dia kata apa? Bukan setakat Jumaat saja. Solat-solat fardu yang lain pun kalau tak ada booster tak boleh masuk masjid. Pula dah dia buat cerita. Padahal dia yang tak nak pergi masjid, pandai-pandai pula dia kata yang tak ada booster bukan setakat Jumaat, solat fardu yang lain pun maghrib ke subuh ke isyak ke tak boleh pergi masjid. Pula dah. Ni kata kekacauan. Dia jadi kacau habis nanti. Dia jadi kacau. Maka tolonglah, ya, kita sangat berharap moga akan adalah penjelasan terhadap perkara ini dan moga ianya tidak lebih keruh dan lebih serabut lagi di masa-masa akan datang, insya-Allah.